bikum fil firdausil a'la insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'da, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Yang kita sekarang ini di akhir bulan Ramadan. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka mereka mula berasa risau. Merasa risau kerana Ramadan sudah hampir habis. Adakah amalan mereka diterima Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Orang-orang salafus salih apabila sampai hari raya kadang dilihat mereka sedih. Maka ditanya kepada mereka kenapa mereka bersedih. Mereka mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Allah, aku beramal tetapi aku dalam keadaan risau, adakah amalan aku diterima Allah, lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Bagaimana Allah sebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan dalam keadaan hati-hati mereka dalam keadaan risau dan gentar gerun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan apa? All out. Dia keluarkan segala usaha dia dalam bulan Ramadan. Dia tumpu sungguh-sungguh dalam beribadat pada Allah. Kemudiannya dia merasa risau, adakah amalan aku ini diterima Allah ataupun tidak? Maka kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, lagi beberapa hari saja dalam bulan Ramadan akan habis. Maka sebagai orang beriman sepatutnya kita mula rasa risau. Bagaimana amalanku? Bagaimana istighfar tu? Kerana itu para ulama kata banyakkan istighfar di akhir Ramadan. Kerana kita tidak tahu, mungkin dosa-dosa kita menghalang daripada amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyakkan istighfar, banyakkan berdoa kepada Allah. Dan di antara syarat doa kita ni Allah terima, yang mana disebut dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah, fa inna Allah lam yataqabbal min du'ain ghafilin lahin. Kata Nabi SAW, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kalau kamu nak doa kamu tu Allah Subhanahu wa taala jawab, antara syaratnya wa antum muqinuna bil ijabah. Masa kamu doa tu, habis saja kamu doa, kamu kena ada rasa yakin Allah Subhanahu wa taala jawab doa kamu. Kita ni kalau berdoa tak ada rasa timbul dalam hati, insya-Allah ni Allah jawab doa ni. Tak rasa dalam hati kita bahawa Allah Subhanahu wa taala jawab doa kita, tak yakin, maka Allah Subhanahu wa taala kata apa dalam melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah lam yataqabbal min du'ain ghafilin lahin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tak akan terima doa orang-orang yang dalam keadaan dia doa, hati dia itu lalai dan hati dia itu leka. Kita banyak sekarang ni doa bulan Ramadan, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi kadang-kadang yang kita takutnya, kita boleh leka dalam keadaan kita sedang meminta dengan Allah. Itu yang paling kita risau. Bagi orang yang leka, langsung tidak mengingati Allah, itu kita masuk akal. Bila dia main bola, bila dia pergi karaoke, ini memang tak ingat Allah. Jelas tak ingat Allah. Tapi yang kita risau, kita ni yang berdoa ni. Ada yang berdoa, tapi dia tak ingat Allah, sedangkan dia berdoa kepada Allah. Wah, ni peliknya manusia. Dan Allah dah beritahu, Nabi dah beritahu, Allah tak akan terima doa. Kita cukup risau sebab apa? Ganjaran yang Allah beri cukup besar bila kita sebut Aidul Fitri, iaitu kembali kepada fitrah. Pagi Syawal itu kita diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diibaratkan macam baru lahir daripada perut mak kita. Itu yang dipanggil Aidul Fitri. Kembali kepada fitrah asal. Nak dapat tu macam mana? Kena Ramadan. Dan saya paling risau
Dalam satu hadis dalam Sahih Ibn Hibban, kita dengar hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-mimbar. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia naik atas mimbar, dia nak sampai khutbah dia. Faqala, tiba-tiba Nabi naik tu, tiba-tiba Nabi sebut amin, dan Nabi diam seketika. Ingat nak mula khutbah dah, tiba-tiba Nabi sebut amin kali kedua. Ingat nak mula khutbah, tak lagi. Yang kali ketiga Nabi sebut lagi amin, barulah Nabi start khutbah dia. Jadi sahabat-sahabat ni bila dengar pelik kan. Selalu kita bila khutbah alhamdulillah, makmum tidur, itu biasalah. Alhamdulillah, biasanya macam tu. Nabi ini naik-naik amin, amin, amin. Habis saja, selesai majlis, sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila ya Rasulullah, innaka sa'idta al-mimbar faqulta amin, amin, amin. Ya Rasulullah, engkau naik atas mimbar tadi, lepas engkau sebut sampai 3 kali amin, amin, amin. Engkau aminkan apa? Tak ada orang doa. Ya Rasulullah, engkau aminkan untuk apa? Engkau minta Allah terima apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril atani. Sesungguhnya ketika aku naik mimbar tadi, Jibril datang bertemu dengan aku. Faqala, dan Jibril masa bertemu dengan aku ketika atas mimbar tadi, beliau berkata kepadaku, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar faba'adahu Allah fa'aba'adahu Allah. Qul amin. Rasulullah SAW kata apa? Ketika aku atas mimbar Nabi, Jibril jumpa aku. Jibril kata pada aku, sesungguhnya sesiapa yang dalam bulan Ramadan tidak diampunkan, dalam bulan Ramadan ini tak diampunkan dosa dia oleh Allah Subhanahu wa taala, fadakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Fa'abadahu Allah, dan Allah jauhkan dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jibril minta kepada Nabi sebut amin. Nabi kata amin. Nabi doakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu salah satu. Bahkan salafus salih mengatakan, kalau kita tak diampunkan di dalam bulan Ramadan, man lam yughfar, sebut Sa'id bin Qatadah, man lam yughfar lahu fi Ramadan fala yughfar lahu fi ma siwah. Disebutkan oleh Sa'id bin Qatadah, dia sebut apa? Sesiapa yang tak diampunkan oleh Allah dia dalam bulan Ramadan, dia tidak akan diampunkan pada selain Ramadan. Sebab apa? Sebab Ramadan ni memang bulan yang cukup mudah Allah nak bagi ampun. Yang mudah tu tak dapat ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lain lagi payah nak dapat ampun. Kerana itu para salafus salih dia risau. Makin nak akhir Ramadan, dia makin takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Kau terima kau taubat aku, Kau terima kau tahajud yang aku sembahyang, Kau terima kau tasbih aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuma kita diajar dalam Islam, imbangkan di antara takut itu dan harap. Maka bila kita rasa risau, takut, bila terlalu takut kita jadi kelang kabut hidup kita, tak tentu arah hidup kita. Maka imbangkan dengan pengharapan. Dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyazunnu bi ma syaa, in kana khairan falah wa in kana syarran falah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku di sisi sangkaan hamba aku, maka sangka apa dia nak sangka. Baik dia sangka, baik dia dapat insya-Allah. Buruk dia sangka, buruk dia dapat. Rawahu Ahmad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kena ada rasa takut. Tapi kita happy, masya-Allah, di hari raya. Oh, kita buka doa lagu, terkenang daku kepada si dia. Oh,
Kita dengar kami asyik, oh, nak raya. Anak-anak kita tu seronok tu cerita lain lah. Kita ni sembahyang tarawih pun sekerat-sekerat. Doa qiyamul lail pun tuan rahmati Allah. Kadang-kadang dalam bulan Ramadan ni asyik terperanjat. Bab agama Islam ni asyik terperanjat. Bila orang kata, Haji, besok dah nak Ramadan, macam mana persediaan? Iya. Dah Ramadan ni. Dia terperanjat. Haji, malam ni surah Rahmah ada buat qiyamul lail, macam mana Haji datang? La ilaha illallah. Iya ke? Saya dah ada appointment. Appointment apa pukul 3 pagi? Itu semua alasan belaka tu. Terperanjat sama. Haji, taman kita Seksyen 8 ni ada buat forum perdana. Kita ada jemput orang daripada Palestin, Syria. Haji datang tak? La ilaha illallah. Saya tak tahu cerita lah. Asyik terperanjat. Beragama ni terperanjat sama. Maknanya tak sensitif. Apa bila kita kata, Haji malam ni Korea episod 39, Haji jangan lepas. Dalam diary itulah tulis. Cool. Haji malam ni Chelsea lawan Malaysia. Haji macam mana datang? Karena aku dah beli tiket yang depan sekali. Masya Allah. Relax, cool. Haji malam ni ada, minggu depan ada karaoke dekat depan kita tu. Haji datang nak tengok. Kan aku penyanyinya. Masya Allah. Relax, cool, steady, standby selalu. Tapi beragama, tahu-tahu ni apa tempat luar sangat ni? Padang Mahsyar, badan muka. Terperanjat dah duduk kat Padang Mahsyar. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kita tuan-tuan rahmati Allah kena risau. Ini Nabi sebut amin. Apa lagi Nabi sebut? Sampai 3 kali. Wa man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yubarrahuma famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin. Allah. Maka Nabi SAW sebut, kata apa? Jibril kata lagi pada aku, apabila seseorang tu dapat dengan mak bapak dia, atau salah seorang dari mak bapak dia, dan dia sampai mati dia tak buat baik kebajikan pada kedua mak bapak dia, maka dia akan dimasukkan dalam neraka. Wahai Muhammad, sebut amin. Nabi pun amin. Ini satu lagi, mak ayah kita. Yang ketiga, fakultu amin wa man dzukirta indahu falam yusalli alaika. Kemudian Jibril kata, dan kalau sekiranya ada orang sebut nama kamu, kemudian dia tak berselawat pada kamu, famata, kemudian dia mati, fadakhalan nar, maka dia akan masuk neraka, fa'ab'adahu Allah, maka Allah akan jauhkan dia daripada rahmat Allah. Qul wahai Muhammad amin. Maka Nabi sebut amin. Setengah riwayat Nabi terdiam ketika Nabi tak sebut amin dengan pantas, sebab Nabi tak sanggup, sebab tak selawat dengan dia tu nak masuk neraka. Nabi diam dalam agak panjang, kemudian Nabi sebut amin dalam riwayat yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kita ni perlu rasa risau ni ada baki. Jangan risau, ni ada baki. Risau, tapi tuan-tuan ada baki hari. Kalau ijtihad ulama sufi, Rabu Ramadan masuk, 1 Ramadan, maka Lailatul Qadar jatuh pada 27. Kalau dalam kitab Fathul Wahhab, Rabu 1 Ramadan masuk dia 29 Lailatul Qadar. Ini ijtihad. Kalau tanya saya, Ustaz, bolehkah saya yang itu? Saya kalau tanya, ibadat daripada mula sampai habis itu lagi bagus. Bahkan setengah kaul ulama kata, siapa yang tidak beribadat siang Ramadannya, maka tidak akan direzekikan ibadat malam Ramadannya. Maksudnya direzekikan apa? Ibadat yang benar-benar ibadah. Ibadah yang ada penghayatan. Bila kita dengar imam baca Bismillahirrahmanirrahim, kita dengar tu rasa lazatnya, rasa sedapnya, rasa takutnya kepada Allah bertambah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita telah rugi masa banyak. Masa kita terbuang begitu banyak. Tak apa, masih ada berapa hari ini, apa yang boleh buat, Ustaz? Banyakkan istighfar. Banyakkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebab Nabi kita itulah, umat Nabi Muhammad ni berapa banyak dia dapat. Bulan Ramadan ni dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad.
Walaupun di dalam ayat Quran menyebutkan telah difardukan kepada kamu puasa seperti umat sebelum kamu. Umat sebelum kamu 3 hari ya. Puasa wajib dia. Kita ni Allah bagi sebulan. Sebulan pula tuan-tuan rahmati Allah. 1 rakaat kita semayang dengan penuh tadabbur, dengan penghayatan, digandakan 70 bahkan adhafan kathira sehingga 700 rakaat. 700 kali ganda. Sedekah kita digandakan, masya-Allah tabarakallah. Karena itu kita dalam hidup kita kena cari maksud. Ramai manusia kat atas muka bumi ni dia tak nampak maksud. Bila dia tak nampak maksud, dia tak bersungguh. Tuan-tuan kalau haus, tuan-tuan minum air. Tuan-tuan tahu maksud minum air nak hilang haus, maka tuan-tuan akan minum sehingga hilang haus. Betul tidak tuan-tuan rahmati Allah? Tapi kalau orang tu tak tahu maksud minum air, silap-silap dia tak minum. Kalau minum, bismillah. Gitu ya. Tadi kata haus minum, kata minum hilang haus ke? Dia tak tahu. Contoh. Lepas tu kita ni jadi letih ibadat. Pasal apa jadi letih? Sebab kita tidak memahami, tidak cuba belajar tentang Islam tu. Itu pasal asyik letih. Bab Islam letih aja. Semayang letih, puasa letih, bayar zakat letih, ibadah letih, derma letih, buat baik pada isteri letih. Tapi buat baik isteri orang tak letih pula. Tak. Sebab apa? Dia dikiaskan macam seseorang yang 10 orang. Ada 10 manusia. Diberitahu pada 10 manusia ni, kamu 10 orang, siapa sampai bangunan depan di tingkat atas sekali, tingkat 100, kami akan bagi ganjaran yang sangat besar. 1, 2, 3, berlari. Tiba-tiba ada seorang tu memang cukup laju lagi dia. Dia masuk dulu bangunan tu. Dia masuk dia dalam kepala dia tangga. Itu yang dia tahu. Dia naik tangga, letih sampai nak muntah-muntah, letih. Tapi dia terus lari, letih, letih kata. Tapi duit punya pasal tak apa, letih, lari. Sampai ke atas dia tengok 9 orang dah sampai. Bukan aku yang masuk dulu, dia kata. Macam mana boleh sampai? Kita orang naik lift. Ada lift ke? Siapa suruh tak kaji dulu bangunan ni? Yang kau tamak sangatnya pasal main terus dia naik ni. Kan ada lift. Saya ingat tak ada. Padan muka kau nombor las dapat. Dalam nombor las letih lagi, muntah-muntah lagi. Kita ni bila ibadat kita tak faham maksud, maqasid dia jadi tak semangat, dia jadi letih. Sebab berlawan dengan nafsu kita. Kita tak tahu semayang maksud dia apa. Kita tiba-tiba bila Allah tiba malam ni, Allah pilih kita datang surau ni semayang ni. Apa maksud? Cuba tanya sikit. Dalam ramai-ramai manusia kat Syekh 8 ni, aku malam ni Allah pilih datang surau. Dengan tazkirah, apa maksud dia? Cuba tanya sikit diri. Mesti ada maksud. Allah buat mesti ada maksud. Masalah ni tak tahu maksud. Ya tak. Agaknya dipilih sebab nak makan more kot. Dia maksud lain, dia nampak maksud tu lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kadang-kadang bila ustaz-ustaz, imam kita atau siapa datang, ustaz ni datang ni, aku tahu maksud dia. Dia nak minta derma. Allah. Itu pasal ilmu tak dapat. Dia tak nampak ustaz tu mari maksud ustaz tu mari apa. Dia nampak benda lain. Busuk hati dah. Kita ni bila mengaji, hati kita gelap, hati kita lalai, dia jadi jahat bukan jadi baik. Saya nak beritahu tuan-tuan, di keliling kita ni, kalau saya sekarang ni, apa yang di depan saya semuanya cermin. Cermin. Bila saya tengok cermin tu, saya nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nampak sifat-sifat Allah. Saya tengok haji, saya nampak sifat-sifat Allah. Saya tengok gelas ni, air ni, saya nampak sifat-sifat Allah. Sebab semua ni cermin. Tapi kita bila hati kotor, kita tengok cermin tu, kita tak nampak Allah, tapi kita jadi lagi jahat. Contohnya ada budak huduh lalu depan kita berlari, muka huduh, saya ingat gitu. Dia lalu depan kita, peranjak kita tengok muka huduh kan. Sepatutnya kita nampak Allah terus masa tu. Sifat Allah yang boleh menjadikan macam-macam rupa ni. Tapi kita nampak, wish, hodoh budak ni. Ini mesti mak bapak dia pun hodoh lagi ni. Dia jadi jahat, dia jadi kutuk.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila tengok rumah, wish, ini rumah ni, kalau aku dapat ni bagus ni, boleh berlari kat dalam. Dia tak nampak Allah, dia nampak rumah ya. Ini jadi masalah. Sedangkan Allah itu terlalu hampir dengan kita. Saya 2-3 tempat saya pergi, duk cerita tentang Allah ni dekat dengan kita. Allah dekat dengan kita dengan sifat dia. Nak cerita ni sebab sebelah habis Ramadan ni, kalau boleh biar ada rasa lah Allah dekat dengan kita. Saya rasa ada yang dah dengar. Kita ni tuan-tuan, Allah dekat dengan kita. Allah sebut, aku lebih hampir kepada aku, apa ni, nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Kami lebih hampir pada kamu, lebih hampir daripada urat tengkuk. Orang cakap urat tengkuk kat dalam tu, dalam tengkuk. Urat tengkuk ni dengan tengkuk dekat tak tuan-tuan rahmati Allah? Dekatlah dalam tengkuk. Tapi Allah kata dia lebih hampir daripada urat tengkuk. Macam mana tu Ustaz? Ni air ni. Ni air. Saya letak gula. Tuan-tuan akan nampak gula dalam air. Betul? Dekat tak gula tu dengan air? Oi, dekatlah. Dia dalam air. Macam urat tadi, dalam tengkuk, dekatnya. Allah lebih hampir daripada tu. Macam mana? Saya kacau air ni. Hilang gula. Betul ke hilang gula, tuan-tuan? Saya nak tanya, gula tu betul ke hilang? Saya kacau, hilang gula. Dah, dia ada dalam tu. Tapi tak nampak. Sebab apa? Sebab dia jadi lagi hampir. Allah hampir dengan kita dengan sifat-sifat dia, bukan dengan zat dia, dengan sifat-sifat dia. Lebih hampir daripada urat dalam tengkuk, lebih hampir daripada air, gula dalam air. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi kita terpaksa buat satu ceramah di akhir zaman ni, marilah kita mendekatkan diri kepada yang maha dekat. Kan pelik tu. Marilah mendekatkan diri kepada yang maha dekat. Dah dekat, kau nak dekat lagi macam mana? Haji yang duduk sebelah menyebelah ni, cuba dekat dengan haji tu, berlaga tuan-tuan. Nak dekat macam mana lagi? Dah dekat. Selalu kita marilah mendekatkan diri kita dengan yang jauh. Itu standard lah. Tapi nak kata kita benda dekat, kita tak nampak. Sebab apa? Mahjub. Mahjub. Tasbih ni dekat tapi tak nampak. Mahjub. Tak nampak. Pada dekat je kuih kita dah nampak dah. Tapi mana? Mana? Agaknya kat Kuala Lumpur kot tertinggal tasbih tu. Mana? Dua. Tapi tak nampak. Sebab apa? Hijab. Hati tebal sangat kau tu. Banyak benda lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang jadi hancur tu. Itu yang jadi rosak dunia sekarang ni. Tengok kat Mesir apa jadi sekarang ni. Dekat Syria apa jadi sekarang ni. Pemimpin-pemimpin yang hati dia orang dunia semata-mata. Habis. Syiah pun makin teruk sekarang ni, makin banyak. Oh, dia sebut Kedah dah 70,000 sah. Masya-Allah. 70,000 Selangor tak dengar lagi. Maknanya alhamdulillah lah Selangor sikit. Dah tak kira. Bukan dia sikit, dia tak kira lagi. Silat-silat lagi banyak lagi. Dekat Kelang tu berapa banyak dah ada markas dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pahaman-pahaman yang keliru. Sebab duk sibuk dengan benda yang zahir, akhirnya lupa benda yang batin, benda yang gaib, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah, di akhir kita akhir ini, malam ni malam ke-25, maka ibadat sungguh-sungguh. Kalau boleh tak payah tidur malam. Kalau kita ingat masa kat Kayaman, kami malam tak tidur. Lepas duha, oh Ustaz boleh lah, kami ada kerja. Okey tak apa, tidur lah. Tapi masalah bila tidur tu tak bangun-bangun tu masalah. Kadang kunci jam tu, bangun-bangun, saya tak tahu Ustaz, saya kunci tapi macam ada orang tutup. Engkau lah. Macam ada orang tutup, engkau lah yang tutup. Siapa lagi yang nak tutup? Dan mengigau. Tak biasa bangun, tutup. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lepas tu salahkan jin. Saya rasa rumah saya ada jin lah Ustaz. Dia tak bagi saya ibadat. Jin dengar pun menyampah, rasa nak tekak je. Dia pun ibadat bukan main lagi sekarang. Dia pun risau juga. Yang beriman pada Allah lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Karena itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni diminta. Nabi SAW dia minta kita sahut seruan Allah tu sahut.
Allah bila bagi Ramadan tu maknanya dia seru kita. Ramadan sampai, seru, buat baik. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba buat kebaikan. Tuan-tuan rahmati Allah. Bagaimana disebut? Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaum kita, sahutlah seruan Allah. Supaya kita ni jadi orang yang bila sesuatu ada berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, cepat itu. Mudah-mudahan bila kita bagus dalam Ramadan ni, Allah ampun dosa kita semua. Bayangkan macam budak barulah, habis semua dosa kita tu. Pernah pula meninggal pula pagi tu, dia ampunkan pula dosa. Allahu Akbar. Kita tak nampak kecuali duduk dalam kubur masa tu baru nak jerit. Oh tolong. Orang tak dengar dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kita nak meninggalkan Ramadan, maka perbanyakkan istighfar kita, kerana kita tidak tahu adakah diampunkan dosa kita ataupun tidak. Sebab last kali disebut itqun minan nar, bebas dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maksud bebas, ada di kalangan kita ni mungkin terikat pada bulan Ramadan, terikat nama dia sejak awalnya Allah telah tulis nama dia di pintu neraka. Maknanya mungkin ada di kalangan kita ini, na'udzubillah, adalah ahli neraka yang telah Allah tulis di pintu neraka. Tapi bulan Ramadan lah setahun sekali Allah bagi special umat Nabi Muhammad. Last sekali tu, kalau mereka punya ibadatnya diterima aku, kalau pengampunannya diterima aku, last sekali aku padam nama dia di pintu neraka, aku tulis pintu syurga. Tuan-tuan rahmati Allah. Masalahnya kita pun tak tahu siapa ahli neraka. Saya pun tak tahu. Patutnya kita risau. Tapi seronok kita dengan kuih raya, tak apalah. Tak. Kan itu disebut para hukama kita, laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman khafa yaumal wa'id. Bukanlah hari raya tu pada orang pakai baju baru, tapi hari raya itu orang yang semakin takut kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling tak takut Allah, yang paling handsome raya. Dia punya songket keluar bunga mawar, dia punya ikat. Antara rahmati Allah. Cerita dia khatam, Imam Syafi'i khatam 60 kali khatam dalam sebulan. Satu hari 2 kali khatam. Pagi, siang 1 kali khatam, malam 1 kali khatam. Begitu juga Imam Hanafi. Cuma beza dia dengan kita, dia khatam, dia faham, dia penghayatan dan dia semakin naik. Kita baru sekali khatam sebulan, cerita tentang khatam kita sampai Sarawak dah. Nak kata hebatnya khatam sekali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya bulan Ramadan ni banyak tanya saya, Ustaz ni saya nak khatamkan Quran ni, apa pendapat Ustaz? Tak payah. Habis macam mana Ustaz? Orang semua suruh khatamkan. Dah, awak baca satu hari satu muka, awak tengok makna hayati. Itu lebih afdal untuk orang akhir zaman ni. Habis macam tu tak khatam-khatam, tak apa. Nanti depan Allah sok cakap, Ustaz Padil aja beritahu pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya yakin kita baca Quran tapi tak ada penghayatan, tak ada amal pada Quran. Itu hak Al-Quran. Tahu Quran ni turun dari siapa? Allah sebut dalam surah Yasin. Tanzilal Azizir Rahim. Quran ni diturunkan daripada Allah yang bersifat Aziz, Rahim. Nama dia Aziz, nama dia Rahim. Maknanya Quran ni turun daripada sesuatu yang hebat. Lepas tu tak ada dalam Quran kecuali benar belaka dalam Quran. Tapi yang kita istiqamah baca, utusan pagi-pagi, sinar. Yang suka pula dunia hiburan, mangga. Setiap kali keluar beli mangga. Kalau boleh makan tak apa juga. URTB, atau tengok, atau ensiklopedia orang-orang barat. Bila buka baca apa tu? Ni buku bahasa Inggeris. Dia tentang saintifik. Tengok, bangga. Tak ada baca Quran. Bila tengok baca Quran, ni tahfiz ya. Yalah, ya. Mungkin tak pandai akademik lah ni. Tu yang menghafal Quran ya, belapal elok-elok ya. Aku tak faham betul lah orang Asian macam tu, menyampah aku. Itu pasal tuan-tuan rahmati Allah. Kerana itu kita nak kena. Sungguh-sungguh tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa saya sebut tadi, terlupa pula sebelum tu.
Quran tadi. Tanzilul Aziz. Turun daripada Allah Maha Hebat. Baca. Lepas tu Allah kata apa? Rahim. Quran ni turun daripada aku yang Maha Pengasih. Aku buat Tuhan Quran ni, aku kasih kamu. Itu pasal aku bagi Quran ni. Supaya kamu berjaya dunia akhirat. Tapi kita bila dapat Quran, berat lah. Ni suruh, ni tak boleh, ni boleh, ni boleh. Payah Quran ni. Macam Allah tu saja nak kongkong kita pula dengan Quran tu, nak kenakan kita. Dah, Allah kan begitu. Itu orang panggil maksud tu. Maksud. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Maka kerana itu tuan-tuan, ya, saya dipahamkan sekitar setengah jam saja. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri petunjuk pada kita. Minta doa pada Allah. Malam ni doa, minta sungguh-sungguh, minta sampai yakin. Maknanya minta sampai yakin tu apa? Minta sungguh. Habis doa tu menangis-nangis sampai sungguh-sungguh tu. Duk seorang-seorang pula duk doa, menangis-nangis. Lepas habis tu rasa macam insya-Allah, insya-Allah Allah jawab. Dia mari dalam perasaan tu. InsyaAllah Allah jawab. Dia mari rasa yakin tu. Oh, yang itu insyaAllah Allah jawab. Kan Allah sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau wahai Muhammad, kalau ada orang tanya pada engkau tentang aku kat mana, aku ni kat bagaimana, katakan dia orang, aku dekat dengan dia orang. Apa dalil aku dekat dengan dia orang? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau dia orang doa, confirm aku jawab. Oh, minta maaf Ustaz, saya confuse sikit situ. Saya dah 5 tahun dah doa ni, tak jawab-jawab pun. Itu bukan masalah Allah, masalah kamu. Kita nak minum air, semua benda ada prosedur. Kalau nak minum air, mana boleh tengok je air tu, habis air tu masuk tekak. Tengok air, tak ada, tak ilah harus. Tuan-tuan macam dia kena pegang gelas tu. Lepas tu takkan pegang aja. Boleh basuh ikut tangan ke? Tak, kena angkat. No, bila angkat pula jangan curah kat telinga, tak ilah harus. Curah kat mulut. Ini doa lintang pukang, telinga mana, mulut mana. Berterabuk. Lepas tu kata tak, Allah tak jawab. Bukan Allah tak jawab, kamu yang buat Allah tak jawab. Tak sampai pun doa tu. Kerana itu di hari kiamat nanti ada yang datang dengan solatnya banyak. Dia rasa dia buat solat banyak, dia rasa puasa dia banyak, sedekah dia banyak. Bila bertemu dengan Allah, Allah kata, Allah humbalkan dia neraka. Dia kata, ya Allah, kenapa? Allah kata, kenapa kau tak menyembah aku? Ya Allah, aku tak pernah tengok sembahyang. Tak satu pun tak sampai pada aku. Ya Allah, aku sedekah banyak, bukan main besar, cek aku tunjuk itu hari. 1 juta aku lagi. Tak sampai. Aku korban berapa banyak, sampai aku nak tersilap korban orang. Buat korban lembu tu. Dah tak sampai, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Takkan sampai pada Allah darah sembelihan, takkan sampai pada Allah daging sembelihan, tapi yang sampai pada Allah takwa kamu pada sembelihan. Maka kerana itu tuan-tuan, apa yang kita buat pada bulan Ramadan ini, muhasabah malam ni balik, minta ya Allah petunjuk, insya-Allah. Mandama kita ada rasa perasaan, rasa risau, rasa macam mana, maka insya-Allah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, saya rasa cukup setakat itu saja. Dan saya nak menunjukkan pada tuan-tuan yang dirahmati Allah berkesempatan. Satu perkara menunjukkan proses pembangunan antara yang tuan-tuan telah bantu kami selama ini, telah banyak yang siap, alhamdulillah. Ini saya tunjukkan daripada awal baliklah perjalanan dia. Mula-mula di rumah kedai, 4 buah rumah kedai, pelajar pun tak ramai. Kemudiannya pelajar jadi ramai sikit. Kemudiannya semakin ramai, tempat dah tak sesuai. Semayang hajat, Allah pemudah dapat 1 ekar. Dapat 1 ekar, ada rumah atas tu, tapi rumah tu tak sesuai nak buat madrasah sebab dalam dia tu banyak sangat partition dan bilik. Maka akhirnya kita renovate. Tuan rumah pula dia nak nampak sebahagian, jadi kita renovate sebelah saja. Bila kita renovate sebelah, kita tambah 2 tingkat kat belakang tu. Kemudiannya tuan-tuan rahmati Allah, dalam tu kita pecahkan semua bilik, kita jadikan ruang tamu yang depan yang ada bilik semua kita pecahkan, kita jadikan surau. Dan alhamdulillah surau sudah ada, tapi kesejukan dengan lantai, maka kita pun dapat kapet, alhamdulillah. Kemudiannya kita bahagian muslimat pun kita pecahkan bilik-bilik itu, rupanya renovate lebih mahal daripada buat daripada awal, tapi tak apalah. Kemudiannya jadilah tempat perempuan. Kemudian pun sejuk juga. Kita letak tile tu nak jimat tak payah kapet, tapi sejuk. Jadi orang tua-tua banyak mengaji. Jadi lalah kali ada di kalangan yang tua itu menghadiahkan kapet. Dapat kapet. Kemudiannya tuan-tuan rahmati Allah, kita buat bilik air pelajar 8 kanan 8 kiri. Dan alhamdulillah siap dan pelajar sudah gunakan. Kemudiannya
kita nak buat jalan tepi tu tak sesuai sebab jalan tanah kecil, maka teringin nak membeli tanah yang sebelah itu, maka akhirnya orang tu tak jual, tapi bila balik umrah dia jadi jual. Bila dia telefon saya pagi waktu subuh tu, duduk tengok mencangkung tengah tengok nenas yengki tu, dia telefon saya, "Ustaz, saya dengar Ustaz nak tanah ni, tak apalah saya jual. Saya jual pun harga murah, 200,000. Saya punya seronok ketika tu. Tapi seronok tu tiba-tiba tergendala bila terfikir mana aku nak cari 2,000 ni. Dia nak cash. Tapi ini subhanallah, ada seorang haji pergi kat masjid mana dia terjumpa pamphlet kami. Dia datang ke madrasah, dia nak derma. Maka bila dia derma, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tengok cek yang dia tulis tu banyak sangat kosong dia. Saya bila tengok-tengok, ngam-ngam 200,000. Ni cerita benar tuan-tuan rahmati Allah. Allah bagi ngam-ngam ya, kalau nak ngam-ngam. Dia tahu kalau lebih kan takut yang serban besar tu dia ambil sikit lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia bagi ngam-ngam, saya beli cash tanah tu. Dengan nena-nena Yankee dia bagi aku sekali. Tuan-tuan rahmati Allah, kita pun terus buat tambak, terus buat kod di bahagian sebelah sana. Kemudiannya kita buat terus kita tanam rumput. Dan kemudian kita buat dewan makan. Dan dewan makan pun siap, alhamdulillah. Pelajar-pelajar makan di situ. Kemudiannya orang bagi kabin. Bila bagi kabin, macam ni lah mula-mula dia bagi. Saya pun peningat nak buat macam mana. Akhirnya tiba-tiba Indon-Indon yang ada dekat situ tu, yang bawah kontraktor tu, dia orang selalu saya kejut subuh, dia orang kata dia orang buat tak payah upah, ustaz beli barang. Alhamdulillah dia berbuat tak. Kemudiannya jadilah kabin tu kelas dan pelajar belajar kelas itu. Tiba-tiba pelajar semakin bertambah ramai. Akhirnya kita kekurangan asrama, nak buat baru mahal, jadi kabin tu diubah suai. Kebetulan ada orang bagi batu, kemudiannya upahnya pun dah tak banyak sangat. Kita pun terus naikkan, akhirnya jadilah asrama. Pelajar duduk situ, gabungan kabin dan batu. Orang bagi pula aircon, aku pasang aircon tu. Alhamdulillah. Kan ada yang datang, apa ustaz ni mewah-mewah. Ada orang bagi. Aku pasangkan, kecil hati pula dia terpias situ. Tapi hanya sampai pukul 1 pagi je, lepas tu tutup. Kalau tak budak-budak tu dia keras, besok tu dia keras. Angkat pun dia boleh angkat macam tu, macam patung itu. Tuan-tuan rahmati Allah. Kemudian tahun 2012 siap temboknya dan sebagainya, dan main bangunannya. Kemudiannya terus kita tambahkan hasil bantuan tuan-tuan dan ramai lagi di tempat yang lain. Terus naik 3 kaki, setelah banyak 2,000 lori. 1 lori RM125. Terus tambah. Saya terus sign check. Sehingga staf saya risau, ustaz asyik sign aja ni. Kan tiba-tiba tak ada duit macam mana? Saya kata dia kalau tak ada duit, dia akan tendang cek ni. Jadi selagi dia tak tendang, kau sign aja, dia keluar duit. Jadi alhamdulillah setakat ni tak ada orang tendang lagi lah. Kita terus buat pondok di sebelah luar untuk budak-budak menghafal di luar pula. Selain daripada bangunan supaya dia nampak sikit udara, langit, lapang sikit, dia pun menghafal. Dan kita buat sikit batu refleksologi tu supaya dia orang boleh jalan atas tu. Sebab ada yang tak nak main, jadi badan lemah, ada yang darah tinggi pun ada. Umur 16 tahun dah darah tinggi. Jadi saya paksa dia jalan atas batu tu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kemudian kita buat pondok. Pondok alhamdulillah siap 10 pintu. Semua siap, satu pondok ada 2 pintu. Hasil wakaf ada daripada Syekh Selapan ni pun ada. Tak silap saya 2 orang yang mewakafkan, sama ada dia akan duduk dan kemudiannya seterusnya bila mereka sudah tiada mungkin diberikan kepada orang-orang susah untuk duduk situ. Kemudiannya kita terus bina surau dan asrama puteri. Kemudiannya kita buat piling 100 kaki masuk, 2 poin, setiap poin 100 kaki. Baru sampai tanah liat. Terus buat tapak dia 50 kali 100 kaki. Dan naik tiang dia. Dan kemudiannya kita naikkan nak buat bubur ready made dekat atas tu. Jadi tuan-tuan yang bawah ni duitnya sudah cukup, tidak ada masalah. Bawah ni semua komplit sudah cukup duit dia. Dia punya ni harga lebih kurang 660,000. Sekali komplit dengan kapetnya, dengan apa semualah. Kalau bangunan saja lebih kurang hampir 600,000. Tuan-tuan rahmati Allah, bawah sudah komplit, atas pun sebahagian ada, cuma masih tidak sempurna simpanan duit yang ada. Lebih kurang lebih kurang dalam tak sampai 100,000. Lebih kurang 80,000 macam tu, masih ada kekurangan. Jadi saya ini tandas sementara untuk masjid, untuk surau tu.
Kemudiannya inilah tahun 2013, pondok kita daripada depan, banyak orang buka puasa tempat kami. Baru ni ada biker pun datang, naik motor besar tu, dia buka helmet, dia goyang kepala dia, beruban tuan-tuan. Rupanya orang tua naik motor besar ni. Aku mati-mati aku tak tahu. Aku ingat orang muda, orang tua punya. Hebat orang tua sekarang ni. Tapi baguslah dia buat macam tu kan. Subhanallah. Tak boleh lupa malam nak tidur terkebil-kebil lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pelajar pun semakin ramai sekarang, kita 115 orang. Baru ni daripada Pondok Pasir Tumbuh pun datang ziarah. Lepas raya ni ada 6 orang daripada Kemboja akan datang. Sudah khatam 30 juzuk nak belajar kitab. Dan kita ada pengajian percuma setiap hari. Setiap hari Sabtu dan Ahad, dan Selasa, Rabu, Kamis. Dan inilah akaun kita, Pondok Moden Saadah Ad-Darain, atas nama Pondok Moden Saadah Ad-Darain, akaun Maybank 562870502950. Dan pada malam ini lepas haja kita sembahyang selesai, siapa yang nak membantu, wakaf masih ada. Wakaf yang kita buat satu kaki RM50 yang disalurkan untuk pembikinan surau dan dewan seberguna ini, yang mana kita nak buka perempuan awal tahun depan sekiranya bangunan ini siap, sebab dia bergabung dengan asrama putri. Maka pada siapa yang nak berbuat demikian, lepas habis kita sembahyang, ada sijilnya sekali. Staff saya ada 2 orang kat sini, bahagian lelaki. Bahagian perempuan ada seorang nama dia Ustazah Farah. Dia pakai serba hitam. Tuan-tuan rahmati Allah, ada dekat tempat perempuan, maka bolehlah, dia pun ada sijil di sana. Pada siapa yang nak buat demikian. Saya faham tuan-tuan, bulan Ramadan terlalu banyak peluang yang Allah telah bukakan untuk membuat khairat. Saya faham. Cuma malam ini Allah bukakan pula satu lagi peluang. Maka terpulang pada tuan-tuan rahmati Allah, sesungguhnya Allah tahu apa yang tuan-tuan buat. Maka yang telah buat, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima amalan kita insya-Allah. Jadi saya rasa cukup setakat itu saja tuan-tuan. Dan pada siapa yang nak mendemo, bolehlah masukkan dalam tabung ataupun ditabunglah yang disediakan atau sejadah. Wallahu taala alam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi, ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan, wa akrimna binuril fahmi, dan muliakan kami dengan cahaya kefahaman, waftah lana abwaabal ilmi, dan bukakan kami pintu-pintu ilmu, wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi, dan hiasi kami akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati, wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan terjaga dari kemaksiatan dan kemungkaran, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lam ma nahnu fi, ya Allah, engkau tahu kami dalam keadaan apa. Nahnu fi awakhir syahr Ramadan, kami di akhir-akhir bulan Ramadan. Faghfir lana warḍin wa anzil alaina rahmah wa anzil alaina al-maghfirah wa ba'inna minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bagi yang mempunyai kelapangan bagi membantu Ustaz, Ahmad tadi alu-alukan, boleh berjumpa Ustaz untuk secara langsung untuk bahagian wakaf. Resit-resit ada pada wakil Ustaz. Dan kita juga akan bentang sejadah bagi sesiapa yang ingin membuat sumbangan terus-menerus, insya-Allah.